Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala musannif, berkata pengarang kitab Penawar Pagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan merahmati oleh Allah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan mengamalkan ilmunya di dunia dan juga untuk kebaikan akhirat. Kemudian lazimkan olehmu, hai talib, hai penuntut ilmu, akan memelihara jantung engkau, yakni hati engkau, daripada segala kelakuan yang dicela, yakni yang dicela oleh syarak, seperti takabur dan riya, dan akan menghiasinya, yakni melazimkan menghiasi jantung ataupun hati itu dengan segala kelakuan yang dipuji, seperti sabar dan merendah diri. Kerana apa? Kerana beberapa perkara. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasih sekalian, kita teruskan usaha kita untuk memahami agama Allah. Walaupun kita ni sudah berada di hujung-hujung nyawa, umur kita dah berlalu banyak tahun dah. Namun alhamdulillah, di hujung-hujung nyawa ni kita, Allah Ta'ala campakkan rasa cinta hati kita pada ilmu. Mudah-mudahan dengan itu kita akan berkekalan dengan ilmu dan dengan amalan, supaya kita selamat ketika mati nanti dan selamat ketika dibangkitkan besok di akhirat. Sebab itulah bila pagi ni kita ni dapat bangun pagi, tuan-tuan kena fikir, kenapa agak-agaknya Allah Ta'ala bangunkan kita pada hari ni, padahal malam tadi boleh saja Allah Ta'ala nak cabut nyawa kita. Mungkin hari ni kita bangun pagi, ianya menjadi satu ruang dan peluang lagi untuk kita, supaya kita ni dapat beribadat kepada Allah. Sebab memang hidup kita manusia ni untuk beribadat kepada Allah. Tidak ada makna, tak ada nilai. Orang putih kata tak ada value hidup manusia ni kalau tak ada ibadat. Harta dia banyak mana pun, kalau tak ada ibadat, tak ada value, tak ada nilai. Yang kedua, bila dapat bangun pagi ni, mungkin Allah Ta'ala nak beri kita ruang dan peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Bertaubat ni tuan-tuan maknanya kembali pada Allah. Perkataan taubat tu maknanya ar-ruju' ila Allah, balik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehidupan kita yang berpuluh tahun yang dah lepas ni, mungkin banyak masa, banyak umur kita yang kita dah lost, jauh daripada Allah. Maka hari ini Allah Ta'ala beri kita peluang untuk kita kembali pada Dia. Maka gunakanlah tuan-tuan ruang dan peluang ini untuk benar-benar mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi hari ini pengarang kitab kita mengajak kita supaya bersungguh-sungguh melazimkan diri. Maknanya kita kena benar-benar committed lah.
memberikan komitmen. Kita kata komitmen lah, melazimkan ni maknanya memberikan komitmen, berpegang sungguh, mengamalkan sungguh, berusaha sungguh. Untuk apa? Dua perkara. Yang pertama, untuk memelihara hati kita ni daripada segala kelakuan, perangai, sifat yang dicela. Kelakuan, perangai, sifat yang dicela ni yang disebut sebagai mazmumah. Sifat-sifat mazmumah yang dicela. Maksud dicela ni yang dicela oleh syarak. Dan sumber syarak itu ialah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya sifat-sifat tu sifat-sifat yang dalam Al-Quran ada menyebutnya dan mencela sifat itu. Begitulah juga dalam hadis-hadis Nabi ada menyebut tentang sifat tu dan mencela sifat-sifat tu. Mencela berarti kita kena tinggalkan lah. Kena tinggalkan, tak boleh ada sifat. Seperti apa? Seperti contohnya takabur, sifat takabur. Takabur ni apa makna tuan-tuan? Maknanya membesarkan diri. Membesarkan diri, rasa diri besar, padahal diri tak besar pun, tapi rasa diri itu besar. Kalau ada rasa diri besar tu kerana rasa mulia, rasa hebat, rasa lebih baik daripada orang lain. Itu dikatakan takabur. Dan ada dua unsur besar dalam takabur ni tuan-tuan. Yang pertama disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, batrul haqq. Batrul haqq ni maknanya menolak kebenaran. Bila dia rasa diri dia dah baik, bila dia rasa diri dia mulia, dia rasa diri dia perfect, maka dia susah nak terima pandangan, kata-kata daripada orang lain. Walaupun pandangan ataupun kata-kata, ucapan orang lain itu adalah merupakan kebenaran, benda yang benar, benda fakta. Tambah perkara yang bersifat ilmu. Tapi oleh kerana ada sifat takabur ni, dia tolak perkara tu. Sebab dia rasa diri dia dah betul dah. Dia rasa diri dia betul dah. Orang jenis ni yang susah nak terima nasihat. Susah nak terima nasihat. Orang jenis ni lah, walaupun mungkin dia rasa diri dia berilmu, tapi dia sebenarnya dia tak berilmu. Bahasa mudahnya, dia rasa diri dia pandai, sebenarnya diri dia bodoh. Tapi sayangnya bodoh ni bodoh sombong. Itu yang dia makan bodoh sombong. Dah lah bodoh, betul sombong. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya beginilah. Sebab jahil ni dalam agama kita ni ada dua jenis. Satu jahil basit, yang kedua jahil murakkab. Jahil basit ni macam kita lah. Kita ni tuan-tuan jahil basit lah. Maknanya kita tak tahu. Orang Melaka kata sedau, sedau diri. Kita sedau diri kita tak tahu, maka kita belajar. Itu jahil basit namanya. Sebab itulah bila kita rasa diri kita tak tahu dan kita tahu bahawa kita ni tak tahu, maka kita duduk dalam majlis-majlis ilmu. Kita dengar ilmu, kita dengar ceramah, dengar pengajian. Sebab kita tahu kita ni tak tahu, maka kita belajar untuk memperbaiki, mengelokkan diri kita. Jahil murakkab ialah jahil yang tersusun daripada dua jahil. Yang pertama, diri dia jahil, tapi tak sedar diri dia jahil. Itu dia, dua bentuk kejahilan. Pertama, dia jahil. Yang kedua, dia tak sedar diri dia jahil. Ini dia katakan jahil murakkab. Murakkab maknanya tersusun daripada dua. Orang beginilah maknanya, orang Melayu kata bodoh sombong. Contohnya beginilah. Contohnya, kalau orang tanya apa dia najis mughalazah,
Apa dia najis mughalazah? Kalaulah orang jenis jahil basit tadi, dia tak tahu, maka dia akan kata saya tak tahulah. Dia tak malu pun kata saya tak tahu. Tapi orang yang jahil murakkab ni, oleh kerana dia berasa dia tahu, dia akan kata najis mughalazah ni ialah apa nama ni, sejenis buah, dia kata. Najis mughalazah ialah sejenis buah-buahan tempatan kan. Dia kata begitu. Contoh, saya beri contoh. Maknanya dia tak tahu tapi dia nak jawab juga. Dia nak jawab juga. Walaupun jawapan dia tu jawapan yang menyimpang jauh daripada kebenaran kan. Tapi oleh kerana perangai dia tu, apa namanya, bodoh sombong itu, dia nak jawab juga. Dan jawapan itu memang menyeleweng lah, menyimpang daripada jawapan yang betul. Ini jenis jahil murakkab. Ada tuan-tuan ramai orang jenis ni. Dia nak jawab juga, dia nak cakap juga, walaupun dia tahu walaupun dia tak tahu, tapi dia nak jawab juga. Dan dipertahankan, dan dipertahankan juga apa namanya jawapan dia tu. Dia pertahankan jawapan. Jadi mudah-mudahan kita tak begitulah. Sebab itulah sifat takabur ni, unsur yang kedua, yang pertama tadi dia tolak kebenaran, degil, dia tak nak terima, dia tolak kebenaran. Yang kedua ialah dia waramdun nas, maknanya memperendahkan orang lain. Bila dia rasa diri dia hebat, maka dia akan memandang rendah pada orang lain. Sama ada pandangan orang lain ataupun kebaikan orang lain, itu dia perkecilkan, dia perendahkan, dia hina. Dia istisghar dan juga istisqar. Istisghar maknanya dia memperkecil dan juga menghina orang lain. Ini perangai takabur tu. Sebab itulah sifat takabur ni tak boleh ada dalam hati kita. Tak boleh dalam hati kita. Sebab apa? Sifat takabur ni menyebabkan seseorang itu tak layak masuk syurga. Wa'iyyazubillah. La yadkhulul jannah. Nabi sebut dalam hadis, takkan masuk syurga orang yang ada walaupun sebesar zarah sifat takabur. Maksudnya ketika dia mati tu, dia bawa sifat takabur ni. Kalaulah dia belajar hari ni, katakanlah dia belajar kitab ni, dia kata dia baru tahu bahawa takabur ni sifat yang buruk, yang tercela, maka dia tinggalkan, dia usaha buang sifat takabur dalam diri dia. Tiba-tiba esok dia mati. Besok dia mati. Maka ketika itu dia dah buang sifat takabur daripada hati dia, maka orang begini walaupun berpuluh-puluh tahun dulu, sejak dulu berpuluh tahun hidup dia dengan sifat takabur ni, tiba-tiba dia dah taubat hari ni sebab dia dengar pengajian, besok dia mati, maka hati dia bersih, orang begini insya-Allah masuk syurga. Dia ada peluang masuk syurga lagi. Tapi kalau dia mati dalam keadaan dia bawa mengekalkan sifat takabur ni, wa'iyyazubillah, dia tak boleh masuk ke syurga. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betullah tuan-tuan, wajib belajar sifat takabur dan wajib buang daripada hati kita. Bukannya kita wajib belajar dan wajib amal, wajib amal dalam erti kata meninggalkan, membersihkan hati kita daripada sifat takabur. Jadi inilah perkara yang mesti kita lazimkan dalam hati kita ni. Sebab itulah tuan-tuan, kita perlukan syifa. Sebab itulah kita perlukan rawatan terhadap hati. Syifa ni maknanya rawatan ataupun healing lah, yang boleh kita gunakan untuk membersihkan hati kita. Setelah kita tahu bahawa hati kita ni ada penyakit, kita diagnose hati kita ni berdasarkan ilmu tasawuf, ilmu kitab ni contohnya. Kita diagnose hati kita, memang rupanya kita ni selama ni ada penyakit takabur. Maka kita pun bertaubat pada Allah Ta'ala, istighfar banyak-banyak, kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita, dan kita minta Allah Ta'ala tolong kita untuk bersihkan hati kita daripada sifat takabur ni. Supaya apa? Ketika mati nanti, hati kita bersih, hati kita suci lah daripada penyakit-penyakit ni. Yang ni yang dikatakan syifa. Ini yang dikatakan syifa'ul lima fis sudur, penawar atau perawatan, healing kepada penyakit-penyakit di dalam hati. Sebab itulah tuan-tuan, wajib belajar, wajib dapatkan syifa ni, dapatkan rawatan ni.
Dan juga contoh lain sifat yang dicela ialah riak. Riak ni tuan-tuan ialah penyakit dalam hati yang sukakan pujian manusia. Dia suka pujian manusia. Apabila dia beramal ibadat, maka dia nak mempamerkan amalan tu. Penyakit dalam hati, tapi dia mendorong kita untuk pamerkan, peragakan. Pamer, memperagakan. Orang putih kata apa? Show off. Show off. Mana cikgu orang putih? Cikgu orang putih. Show off betul lah, tak sangka betul. Saya ingat balonnya punya betul. Betul. Sebaik ada cikgu. Memperagakan amalan dia. Sebab apa? Dia nakkan pujian. Dan daripada pujian manusia itu dia dapat kedudukan pada pandangan mata manusia. Bila orang puji dia, maka dia dapat kedudukan. Dan bila dia dapat kedudukan, dia akan dapat pengaruh. Pengaruh daripada manusia. Dan lebih itu lagi, dia akan dapat keduniaan. Dia dapat pangkat, dia dapat jawatan, dia dapat kekuasaan dan sebagainya. Ini penyakit riak ni tuan-tuan, penyakit termasuk penyakit yang dikatakan penyakit syirik khafi. Syirik khafi, tersembunyi. Kenapa? Sebab kita ni tuan-tuan sepatutnya, sewajibnya kita beramal kerana Allah. Itu yang sepatutnya. Wajib beramal kerana Allah. Al-amalu lillah. Kita beramal ni lillah, kerana Allah Ta'ala. Kita nak persembahkan amalan kita ni kepada Allah. Tiba-tiba kita beramal untuk pujian. Kita nakkan pujian. Sepatutnya kita nakkan Allah, kita nakkan redha Allah, tapi tiba-tiba kita nakkan pujian manusia. Situ yang berlaku syirik. Tapi syirik yang tidak mengeluarkan kita daripada agama lah, waliyazbillah. Ini syirik yang bukan mengeluarkan diri daripada agama, tapi syirik yang menyebabkan syirik khafi, tetap berdosa besar. Dosa besar. Sebab apa? Kita beramal bukan kerana Allah, kerana manusia. Bila ada manusia, kita beramal. Bila tak ada manusia, kita tak beramal. Bila depan manusia, kita bukan main rajin semayang sunat. Segala semayang sunat, kita semayang sunat. Qabliyah, ba'diyah, apa, semua habis. Sebab bila depan manusia, sebab kita tahu orang tengok kita, orang akan puji kita. Tapi bila kita semayang seorang-seorang kat rumah, duduk kat rumah, jangankan semayang sunat. Jangankan semayang sunat, semayang fardu pun malas juga. Kan? Kalau depan orang semayang sunat bukan main lama, baca Fatihah lama, rukuk lama, sujud lama. Sebab kita berasa, kita menyangka orang lihat kita beramal, dan kita berasa, kita menyangka orang puji kita. Itu yang kita bukan main hebat semayang sunat lama kan. Tapi kat rumah kan, jangankan semayang sunat, semayang fardu pun tak semayang kadang. Itu tanda bahawa kita nakkan pujian manusia. Beramal kerana orang, beramal kerana nak pujian orang, beramal kerana nak pujian, hatta pujian isteri kita. Bagus orang tua ni. Kita nak isteri kita kata pada kita, bagus orang tua ni, dah tua-tua semayang. Itu pun seronok hati kita dengar kan. Bini kita, dah lah bini pertama kan, puji kita kan. Itulah bini satu-satu bini pertama lah tu kan. Dia puji kita pula, rajin orang tua ni. Dulu malas, alamak kena pula dulu malas kan. Pergi surau, pergi masjid, baguslah tu. Tapi tuan-tuan, kita tak boleh selama-lamanya dengan tu. Mungkin peringkat awal bolehlah dengar puji kan, kita rasa seronok nak beramal. Tapi bila dah lama-lama, kita kena buang penyakit, buang rasa nak dipuji. Kita nak beramal ni kerana semata-mata Allah. Biar Allah yang puji, biar Allah yang memberikan balasan. Tuan-tuan, sebab kita beramal ni, macam mana kita beramal nakkan pujian manusia ni, kita kena ingat manusia tak boleh beri kita pahala. Walaupun satu dunia manusia memuji kita, bagus beramal, bagus semayang, bagus pergi masjid, bagus baca Quran. Walaupun satu dunia ni manusia puji kita, kita kena ingat satu dunia juga manusia ni tak boleh beri kita pahala. Yang boleh orang beri pada kita hanyalah puji-pujian sahaja. Apa guna puji-pujian ni?
Sedangkan yang kita nak bawa ke akhirat besok ialah pahala, tuan-tuan. Ini namanya riak. Riak ni pun sifat yang yang tercela, wajib belajar dan wajib kita tinggalkan. Ini perkara yang pertama yang mesti kita lakukan untuk hati kita. Dan juga melazimkan diri kita sungguh-sungguh kita usahakan untuk apa? Menghiasinya, yakni menghiasi hati dengan segala kelakuan yang dipuji. Segala kelakuan yang dipuji ini yang dikatakan sifat-sifat yang mahmudah. Tadi yang dicela mazmumah, yang ni yang dipuji mahmudah. Saya kena beritahu sebab tuan-tuan ramai orang yang cakap terbalik. Yang dicela dikata mahmudah, yang mazmumah dikata mahmudah. Yang dicela mahmudah, yang mazmumah mahmudah, terbalik. Jadi yang dipuji ialah yang mahmudah. Seperti apa? Segala sifat yang dipuji ini seperti sabar. Sifat sabar ni sifat yang dalam Quran, sifat yang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam puji. Ini sifat yang mulia, ini sifat yang hebat, sifat yang siapa yang ada sifat sabar ni tuan-tuan, barang siapa yang dianugerahkan oleh Allah Taala dengan sifat sabar, percayalah bahawa dia dah tak perlukan yang lain. Dia tak perlukan yang lain, tuan-tuan. Sebab apa? Innallaha ma'as sabirin. Sebab Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Maknanya siapa yang ada sifat sabar ni, tuan-tuan, dia dah dapat Allah. Bayangkan dia dapat Allah, apa lagi dia nak? Orang dah dapat Allah Ta'ala ni, dia dah tak perlukan yang lain pun. Dia tak perlu pada kaya, dia tak perlu pada harta, dia dah tak perlu pada apa saja, sebab dia dah dapat Allah. Innallaha ma'as sabirin. Hingga kan dalam Al-Quran menyebut bahawa sabar ni, tuan-tuan, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Orang yang orang yang sifat sabar ni, Allah Ta'ala sempurnakan pahalanya besok di akhirat bighairi hisab. Apa makna bighairi hisab? Orang putih kata, orang putih saja, infinity lah, infinite. Tuan-tuan tahu tak infinite apa? Cikgu kena terangkan sikit lah infinite apa. Infinite ni maknanya besar lah, tak nampak ujung dia. Orang kata tak terkira, tak terkira, bighairi hisab. Itu hebatnya orang ada sifat sabar ni, tuan. Saya beri contohlah, katakanlah kita kematian anak lah contohnya. Kematian anak ni maknanya kita kehilangan orang yang kita kasihi, kan. Tapi dengan kematian tu kita sabar. Sabar ni maknanya kita tahan hati kita. Tahan hati kita daripada keluh kesah, tahan hati kita daripada kerunsingan, tahan hati kita daripada gelisah, tahan hati kita daripada marah-marah, tahan hati kita daripada sedih, tahan. Rasa tapi kita tahan. Sehingga lidah kita tak mengungut, lidah kita tak menyalah-menyalah. Itu orang jenis ni dikatakan sabar. Jadi bila kita ni kehilangan seorang yang dikasihi, kita sabar, dan sifat tu melekat pada hati kita sebab kita yakin ini semua datang daripada Allah, maka orang begini, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri dia pahala di akhirat besok sebesar-besar pahala, makna tak ternilai besarnya. Bayangkan. Sebab itulah orang yang walaupun dia kehilangan seseorang, tapi Allah Ta'ala beri dia sesuatu yang lebih yang lebih mulia, yang lebih besar makna daripada kehilangan tadi. Yang dia hilang hanyalah anak seorang, tapi yang Allah Ta'ala beri lebih mulia, lebih hebat, lebih besar nilai daripada anak seorang tadi, iaitu sifat sabar. Ini hebatnya sifat sabar. Panjang cerita sabar, tuan-tuan. Tapi tu bila masuk kat lidah orang Melayu, dia bertukar. Lepas tu sabar ni makna istiqamah, tahan, kuat jiwa dia. Masuk lidah orang Melaka, sabar je lah.
Masuk dia dah Melaka, sabar je dia. Bunyi macam merajuk kan. Rasa macam lemah, sabar je dia. Tapi tak apa sebenarnya, tak salah pun. Orang Melaka memang tak salah. Orang Melaka cakap apa pun tak salah. Okey. Baik, jadi itu contoh sabar dan juga merendah diri. Merendah diri makna tawaduk, tuan-tuan. Tawaduk ni pada manusia, tawaduk. Orang yang tawaduk ni adalah orang yang kenal diri dia. Sebab apa? Orang kenal diri dia, dia tahu dia manusia biasa, orang lain pun manusia biasa. Maka apa perlu dia meninggikan diri? Apa perlu dia meninggikan diri? Jadi sebablah dia boleh merendahkan diri. Ini sifat orang yang hebat. Baik, kenapa kita kena lazimkan dengan dua perkara ni? Pertama, kena pelihara hati daripada segala sifat yang dicela. Yang kedua, kena hiaskan hati dengan sifat-sifat yang dipuji. Kenapa? Kerana beberapa perkara. Nah, ini nak ceritanya. Kenapa kena buat kerja tu? Sebab kerja tu, tuan-tuan, kerja jaga hati daripada sifat yang dicela dan kerja untuk hiaskan hati kita ni dengan sifat-sifat yang dipuji ni, dia akan berlangsung sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita. Bayangkanlah kalau kita dah belajar kitab ni daripada kecil dulu kan, kita dah belajar zaman-zaman sebelum akil baligh dulu lah. Kita dah belajar sifat ni kan, kita dah belajar kitab ni dan kita bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela ni dan kita hiaskan hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Bayangkanlah ketika umur kita sekarang ni, insya-Allah hati kita memang bersih lah. Bersih sebab kita dah buat berpuluh-puluh tahun ni. Itu tujuannya supaya apa? Seperti saya sebut tadi dah, supaya bila kita mati kita dalam keadaan hati kita bersih. Sebab hati yang bersih ni dah yang akan bawa pahala, tuan-tuan. Tapi hati yang kotor yang akan bawa dosa. Sebab itulah kita ni, tuan-tuan, bila nak mati ni, mati kan bertemu Allah kan. Biasa orang kata mati bertemu Allah. Bukanlah bila mati tu dapat tengok Allah dalam kubur, tak. Besok nak tengok Allah Ta'ala itu kat syurga besok. Tapi itulah dia punya the ultimate the ultimate purpose tu, itu yang kat syurga. Tapi maknanya bila kita nak mati ni, tuan-tuan, kita mati dalam keadaan hati kita bersih. Qalbun salim nama dia. Hati yang salim, yang bersih. Hati yang sejahtera. Yang ni yang kita nak bawa bila jumpa Allah. Itu tujuan sebenarnya. Kalau tidak, kalau kita tak belajar kitab ni, tak belajar sifat-sifat mana yang baik, mana yang buruk ni kan, kita berkekalan dengan sifat-sifat buruk ni sampai kita mati. Bayangkan kalau kita mati dalam keadaan kita mengekalkan sifat-sifat yang buruk, kekal dengan sifat takabur, kekal dengan sifat riak, kekal dengan macam-macam yang huduh-huduh ni. Bayangkan kita mati bawa dosa yang banyak, nak jumpa Allah Ta'ala. Wallahiyazubillah kan. Baik, jadi kenapa kena melazimkan dua pekerjaan tadi sepanjang hidup kita? Kerana yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui, ya Allah, akan barang yang di dalam jantung kamu. Maknanya Allah Ta'ala ni sangat mengetahui segala apa yang ada dalam hati kita. Sama ada sifat-sifat yang ada dalam hati kita, sifat yang tercela ke, ataupun sifat yang terpuji ke, yang ada dalam hati kita, yang kita pun tak nampak sifat-sifat tu, tapi Allah Ta'ala tahu sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang kita sebut tadi, tuan-tuan, kita tak nampak. Kita tak nampak dengan mata kepala kita. Kita bukan boleh detect dengan alat ke tak. Cari alat untuk nak tengok kan. Tak boleh. Kita X-ray pun, kita CT scan ke, tak boleh nampak dalam jantung kita ni ada penyakit riak ke takabur ni, tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah hospital swasta yang paling canggih dalam dunia pun, kat mana seluruh dunia pergi nak check hati aku ni ada sifat takabur ke, tak ada, tuan-tuan. Tak boleh nak buat. Tak ada doktor dalam dunia ni, pakar doktor macam mana pun, pakar jantung ke, pakar hati ke, pakar apa-apa kan, dia nak cek hati kita ada sifat takabur ke tak, tak ada, tuan-tuan.
Tak ada. Bahkan tak ada manusia pun boleh kata datang berkata, kau ni kat hati kau ni ada takabur, hati kau ni ada riak. Tak ada. Tak ada siapa boleh buat perkara ni. Habis macam mana kita nak buat? Cara nak diagnose tuan-tuan ialah dengan ilmu. Dengan ilmu. Siapa yang nak diagnose? Kita sendiri yang kena diagnose. Kita sendiri yang kena buat. Diagnose ni bahasa Melayu apa? Diagnose ni apa? Bahasa Melayu maknanya apa? Ialah diagnose ni bahasa Melayu apa? Kaji selidik. Ya ke? Diagnose lah kan? Orang Melayu ni tak banyak bahasa kan? Diagnose ni maknanya mengkaji pasti. Panjang now pula dia punya kan. Tak apalah, saya kekallah perkataan diagnose. Tuan-tuan pun semua cakap orang putih, kat rumah cakap orang putih kan. Tak apalah. Yang boleh diagnose diri kita ni adalah diri kita sendiri. Syarat dengan ilmu yang pertamanya. Barulah kita tahu dalam hati kita ada takabur ke tak, ada sifat riak ke tak. Kita yang diagnose. Bukannya ustaz yang mengajar. Saya mengajar, saya tak tahu hati tuan-tuan. Mana saya tahu? Saya tak tahu. Tuan-tuan lah yang kena diagnose bila mengaji. Syarat mengaji. Kalau tak mengaji, tak tahu juga. Kan? Macam saya terangkan tadi kan. Bila saya terangkan, tuan-tuan rasa apa kat hati? Kalau rasa berdentum-dentum, berdetak, berdentum-dentum kan, itu memang kena dah tu. Berdontum-dontum ke Tuan Negeri Sembilan kan. Berdontum-dontum kat hati kita, itu memang kena dah tu. Maknanya kita dah mula diagnose hati kita. Sebab dengan ilmu yang kita dapat. Itu kelebihan mengaji ilmu. Bayangkan kalau kita tak belajar, sampai ke mati kita tak tahu kita ni kekal dalam hati kita sifat takabur. Sampai ke mati kita tak tahu kita ni ada sifat riak. Tuan-tuan, siapa yang beramal dengan riak ni, dia tak ada pahala apa pun. Percayalah. Siapa yang beramal ibadat dengan sifat dalam hati dia ada riak, sembahyang dah, puasa dah, baca Quran dah, pergilah haji 10 kali pun, pergi umrah 20 kali pun, tak ada pahala tuan-tuan. Sia-sia, haba mansura, tak ada apa-apa. Besok ke akhirat buka fail kosong. Sebab apa? Cek-cek rupanya riak. Wala'iyazubillah. Ini yang kita sebab kena diagnose diri kita sendiri dengan ilmu, dengan ilmu yang betul. Jadi sebab apa? Sebab kita ni nak bertemu Allah tuan-tuan. Sedangkan Allah ni wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Ta'ala ni dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Yang ni yang kita kena rasa takut. Kita kena rasa bimbang. Kecil perut perkara ni tuan-tuan. Apa dia? Dan maka hendaklah kita rasa takut. Hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Maknanya kita takut Allah Ta'ala tengok, dan Allah Ta'ala tahu bahawa dalam hati kita ni banyak penyakit, banyak sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jahat dalam hati kita. Ini yang kita kena rasa takut ni. Sebab sepatutnya hati ni bukan itu yang ada. Sepatutnya hati ni dipenuhi dengan keimanan. Hati ni sepatutnya dipenuhi dengan ketakwaan. Hati ni sepatutnya dipenuhi dengan ilmu. Hati ni sepatutnya dipenuhi dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Inilah hati yang dikatakan hati yang qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari kiamat besok tuan-tuan ialah hari di mana harta dan anak-anak ni tak ada manfaat dah, kecuali orang yang bertemu Allah Ta'ala di mahkamah nanti, di mahkamah Allah di akhirat nanti, dalam keadaan biqalbin salim. Hati dia sejahtera, hati dia bersih, hati dia suci. Apa maknanya? Hati yang sejahtera daripada syirik, hati yang bersih daripada sifat munafik, hati yang bersih daripada kekufuran, hati yang bersih daripada kejahilan, hati yang bersih daripada segala sifat-sifat yang tercela ni. Orang beginilah yang besok di akhirat selamat. Sebab itulah kita kena rasa takut kita ni macam mana. Sebab saya mungkin saya dah sebut sebelum ni, keberangkalian tuan-tuan,
kebarangkalian, probability orang putih kata. Daripada ke akhirat, kepada masa nanti tuan-tuan, daripada 1000 orang yang dipanggil untuk masuk mahkamah Allah, dihisap amalan dia, diberikan amalan, diberikan kitab amalan sama ada ke kanan ataupun kiri. Percayalah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut daripada 1000 orang 999 orang masuk neraka. Satu orang dia yang masuk syurga. Itu dia punya kebarangkalian dia, ratio dia. Ratio ni apa? Nisbah dia. Itu yang susah masa mana ni kan? Bahasa tak apa-apa kan. Itu masalahnya. Tapi saya bercakap ni tuan-tuan pasal tuan-tuan ni, pasal tuan-tuan ni orang educated. Saya mengajar dekat kat masjid kampung Pengkalang Batu tu tak macam gini. Cakap Melayu je semua. Kampung, tapi kat sini semua educated. Saya cakap lah orang putih. Itu lagi senang, mudah faham kan. Kalau saya cakap bahasa kampung, tuan-tuan tak faham lah kan. Itu je. Jadi maknanya, bayangkan nak jumpa Allah besok, kita masuk yang mana? Yang 999 ke masuk yang seorang? Allah Akbar. Kita ni layak ke masuk yang seorang tu? Itu kena tanya diri kita. Dengan sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita, dengan dosa kita, dengan amal ibadat kita yang tak tentu hala ni kan. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita diagnose diri kita begini, kita timbul kesedaran, kita perlu baiki diri kita, segera memperbaiki diri, jangan tangguh-tangguh lagi. Itu yang pertama. Kerana Allah Ta'ala dia tahu hati kita lah, maka kita kena lazimkan dengan 2 perkara tadi. Apa dia? Jaga hati kita daripada sifat-sifat yang buruk, dan hias hati kita dengan sifat-sifat yang baik, yang terpuji. Dan yang kedua, kenapa kita kena lazimkan perkara 2 tadi? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada menilik ia Allah kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu, dan hanya saja menilik ia kepada segala jantung kamu, yakni pada hati kamu. Maka jantung ataupun hati itu tempat tilik Allah Ta'ala. Tuan-tuan faham tak apa makna dia? Tilik. Tilik ni bukannya tukang tilik Yang kita faham tukang tilik, itu bahasa orang Melayu kan. Tilik ingat kan, tukang tilik kan. Tukang tilik tu apa? Momo, dukun kan, tilik nasib tu kan. Itu bukan. Nabi gunakan lafaz ataupun kalimah yanzuru. Tuan-tuan tengok perkataan. Inna Allah Ta'ala la yanzuru. Allah Ta'ala ni tidak yanzuru. Yanzuru ni apa makna tuan-tuan? Situ yang timbul perkataan tilik. Yanzuru ni, kita kalau bahasa mudah kita ni, yanzuru ni biasa orang terjemah tengok. Allah Ta'ala tidak tengok, tidak melihat rupa kamu. Allah Ta'ala tak melihat tubuh badan kamu, tapi Allah Ta'ala melihat hati-hati kamu. Sebenarnya itu pun tak tepat. Kalau terjemahkan sebagai tak melihat ni, tak tepat sebenarnya. Sebenarnya Allah Ta'ala Maha melihat kan. Allah Ta'ala Maha melihat. Allah Ta'ala Maha melihat, dia tahu apa dalam hati kita. Tapi kenapa pula Nabi kata Allah Ta'ala la yanzuru? La yanzuru ni tuan-tuan, maknanya kalau bahasa mudah kita ni ialah pandang. Tilik ni dengan mengamati, mengamati dengan memperhalusi, memperhalusi dengan pandangan yang pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Itu yang dia katakan tilik tadi. Jadi Allah Ta'ala ni dia tak pandang wajah kita, tak pandang tubuh badan kita,
dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang, pandangan dengan mengamat-amati, dengan pandangan yang memperhalusi, dengan pandangan untuk memuliakan, membesarkan pada wajah kita, pada tubuh badan kita. Tak, tuan-tuan. Sebab tubuh kita, badan kita ni Allah Ta'ala orang kata tak jadikan ukuran untuk mengukur diri kita macam mana. Habis apa yang Allah Ta'ala pandang dan tilik, apa yang Allah Ta'ala pandang dan memperhalusi, yang Allah Ta'ala nak muliakan, yang Allah Ta'ala pandang ialah hati kita. Situ yang Allah Ta'ala pandang. Dalam arti kata, pandang dengan penuh rahmah, pandang dengan penuh kasih sayang, pandang dengan penuh nak memuliakan, nak membesarkan, nak memberikan kata kedudukan yang baik ni kepada manusia. Allah Ta'ala pandang pada hati kita. Bukan bermakna bila kita semayang, contohnya bila kita semayang Allah tak pandang pada semayang kita. Itu salah. Allah Ta'ala bukan makna tak pandang pada semayang kita. Pandang, tapi Allah Ta'ala akan melihat dalam hati kita, semayang kau ni ikhlas ke tak ikhlas. Itu yang jadi orang kata trigger dia. Betul kan? Trigger Allah Ta'ala ni pada hati kita. Sebab semayang ni orang boleh berlakon semayang lah. Semayang ni orang boleh berlakon. Orang munafik zaman Nabi dulu semayang belakang Nabi pula. Bukan sekadar semayang belakang Nabi. Munafik zaman tu, tuan-tuan, bukan sekadar semayang belakang Nabi, semayang belakang Nabi pakai serban. Sebab orang Arab pakai serban, pakai jubah. Kita pun tak pakai jubah, kan? Kita pakai baju Melayu. Baju Melayu kan? Pakai baju Melayu je. Arab pakai jubah, pakai baju Arab lah, kan? Semayang belakang Nabi pakai jubah, pakai serban. Apa lagi? Fasih bahasa Arab. Fasih bahasa Arab. Dia pun orang Arab, fasih bahasa Arab lah, kan? Tapi munafik, tuan-tuan. Munafik ni maknanya apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ni ada penyakit, dan Allah Ta'ala tambah lagi-lagi penyakit. Orang begini Allah Ta'ala kata apa? Wa ma hum bimu'minin. Mereka ni bukan orang beriman. Bila mana dikatakan bukan orang beriman, makna kafir. Wala'iyahzubillah. Munafik ni kafir, tuan-tuan. Di sisi Allah ni munafik ni kafir. Tapi di sisi Allah lah, sebab Allah yang boleh menilik hati dia. Kalau sekadar semayang, semua orang semayang. Sekadar beramal, semua orang beramal. Sekadar pakai jubah, semua orang pakai jubah. Sekadar pakai piyah, semua orang pakai piyah. Macam kita semua pakai kopiah, semua pakai jubah, semua semayang. Hari ni semua semayang. Tapi yang boleh menilai hati manusia ketika semayang tu, ikhlas ke tak ikhlas, riak ke tak riak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maksud hadis ni, tuan-tuan. Yang ini yang kita kena gerunnya. Gerun kita. Sebab ketika semayang tadi, memang semua orang nampak kita semayang. Kita ni, bila semayang ni, kita ni orang Islam lah, kan? Itu zahirnya. Tapi Allah Ta'ala yang tahu apa dalam hati kita. Daripada mula takbiratul ihram tadi, Allahu Akbar sampai salam, lebih kurang 10 minit. Dalam hati kita tu apa yang ada, berkecamuk dengan apa-apa, semua Allah Ta'ala tahu, tuan-tuan. Situlah yang dikatakan penilaian Allah. Yang zuru tadi, pandang dan telik ini, untuknya dia punya kemuncaknya ialah pandang, telik dan nak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Sebab itulah ikhlas ni, tuan-tuan, itu memang rahsia Allah lah. Dia saja yang tahu. Malaikat pun tak tahu, tuan-tuan, ikhlas ni. Hari ni malaikat tengok kita semayang, malaikat steady dia catat. Mungkin salah lah, malaikat tak catat gini. Yang gini manusia kan. Malaikat catat macam mana saya tak tahu. Tapi nak senang faham kan. Catat gini kan. Dulu masa kecil-kecil saya ingatkan malaikat ni pegang bulu ayam tu, ambil dakwat tulis. Dulu kecil-kecil, zaman bodoh dulu kan. Kita pun semua pernah bodoh kan. Zaman bodoh-bodoh kecil-kecil dulu kan. Tapi dah besar-besar, takkanlah malaikat jenis ambil bulu ayam, ambil dakwat tulis. Sempat ke nak tulis? Sempat ke nak tulis? Masa tak sempat kan. Tapi itulah, itu sangkaan kita yang bodoh kan. Kalau lah manusia ni, kita tengok manusia kan sekarang ni,
apa kecanggihan teknologi manusia. Tak payah nak catat gini tuan-tuan. Main scan je kan. Main orang kata apa nama CCTV je, main apa nama ni, tengok kan, boleh tahu dah nombor plat orang kereta, laju kereta ni 120, ni 140. Main scan je. Kalau manusia pun boleh buat benda-benda ni, malaikat lebih lagi lah tuan-tuan. Itu jadi sebab itulah kita tak boleh lawan malaikat. Tapi itulah malaikat walaupun hebat begitu, malaikat tak tahu hati manusia dari sudut keikhlasan. Tak tahu. Hatta syaitan pun, syaitan kan, dia kan suka mengganggu hati kita kan. Dia pun tak tahu, syaitan tak tahu hati kita ni ikhlas atau tak ikhlas. Dia tak tahu. Jadi macam mana syaitan boleh ganggu niat kita nak semayang? Macam mana syaitan boleh ganggu, boleh beri was-was dalam hati kita? Macam mana kita ni, macam mana soalan tu insya-Allah kita akan jawab minggu depan. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Any question? Apa soalan ni? Itu je. Pendek soalan ni. Macam mana nak menghilangkan sifat riak dalam ibadah? Nak jawapan pendek ke jawapan panjang? Kalau nak jawapan panjang ada dalam kitab ni. Belum sampai bab dia. Ada dah, ada bab riak je. Macam mana nak buang sifat riak, ada dalam ni. Sebab tu nama dia penawar. Penawar bagi hati. Nak jawapan pendek Kalau jawapan pendek senang je. Nak buang sifat riak senang je. Buang lah. Buang. Kalau katakan orang tanya, nak buang sampah ni macam mana cikgu? Cikgu jawab apa? Kau buang je lah. Kau buang je lah. Tutup sampah kau buang je lah. Ada ceramah, buang ialah bagian-bagian. Mestilah dibuang di tempat yang bagian-bagian. Pada tarikh ada jawapan gitu? Tak ada. Orang tanya, nak buang cikgu sampah ni. Buang lah. Nampak? Itu jawapan pendek. Buang sifat riak tuan-tuan, maknanya kita kena ingat bahawa amalan kita ni anugerah daripada Allah. Jangan kita sangka bahawa amalan kita ni kerana kita ni hebat. Bukan. Kita ni lemah tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada kekuatan, tak ada daya kita ni. Nak semayang ni pun hakikatnya kita tak mampu. Illa melainkan billah. Ya ai bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Allah yang mudahkan kita. Allah Taala yang anugerahkan kita kemudahan untuk kita boleh datang semayang, boleh beribadat, boleh bangun malam, boleh baca Quran. Kalau tidak kita ni nothing lah. Tak ada apa-apa. Jadi bila itu kita ingat dalam hati kita, kita ni beribadat ni sebab Allah Taala beri hidayah kepada kita, anugerah kepada kita, maka kita buatlah semayang, kita buatlah ibadat semata-mata kerana-Mu ya Allah. Orang nak puji ke, orang nak keji, biar pi lah, kata orang Kedah kan. Biar pi lah, orang nak puji ke, orang nak keji ke, biar pi. Sebab manusia tak boleh beri kita pahala. Saya dah sebut tadi kan. Manusia tak boleh beri kita pahala. Kalau dah kita beribadat ni, orang boleh puji kita sebakul, 2 bakul, 3 bakul dengan pujian pun, manusia tak boleh beri kita pahala walaupun setitik pahala. Jadi nak buat apa? Beramal untuk pujian manusia? Buanglah. Kita nak beramal semata-mata kerana Allah, sebab kita perlukan Allah Ta'ala besok di akhirat. Kita perlukan Allah ke akhirat sebab nak balas pahala ibadat kita. Wallahu a'lam. Begitulah. Tapi itulah, walaupun itu jawapannya, tapi nak beramal ni sepanjang hidup kita, percayalah. Sepanjang hidup kita akan berdepan dengan penyakit riak, nak bersihkan sifat riak. Kalau ada soalan lain? Bagaimana kita mengenali seseorang itu bersifat riak? Oi, saya. Kita tengok dia semayang, tapi tak payah. Kita siapa? Kita nak beri dia pahala dosa kan? Tak payah. Lebih baik tengok aku ni ada riak ke tak, itu lebih baik. Diri kita lah. Itu lagi baik. Itu ya.
dia tu riak ke apa tu, serah pada Allah lah. Kita hukum yang zahir je. Kitanya hanya boleh hukum yang zahir. Nampak orang tu sembahyang, bagus lah, tu je dah. Jangan kita sampai nak hukum hati dia. Berat tu. Nanti kan kalau saya jawab tu, timbul soalan lain pula. Macam mana kita nak tahu orang tu ikhlas? Sudah. Macam mana orang nak tahu orang ni? Banyak pula soalan ni kan. Jadi baik tinggalkan perkara tu. Tengok diri kita tu lebih utama. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, kata Nabi. Beruntunglah orang yang dia disibukkan oleh keaiban diri dia sendiri daripada keaiban orang lain. Maksudnya apa? Daripada kita tengok aib orang, buka aib orang, scan aib orang, nak tengok riak orang, nak scan dia tu. Lebih baik engkau scan, engkau tengok diri engkau sendiri. Bersibuk itu lebih utama. Dan Nabi kata, tuba, beruntunglah orang begini. Wallahu a'lam. Ada lagi? Banyak soalan. Nasi lemak dah sampai. Nasi lemak dah sampai, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika man nawwarta arda bi nuri syamsi wal qamari. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.